أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini saya ingin berkongsi suatu topik, iaitu membudayakan Al-Quran dalam kehidupan. Topik ini saya tujukan untuk diri saya khasnya dan ahli keluarga saya, dan saya tujukan kepada sahabat-sahabat di luar sana sebagai suatu panduan ataupun satu perkongsian supaya sama-sama kita menjadi Muslim yang sering menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kita dan kita memudayakan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-harian. Sahabat yang saya kasihi, saya yakin kita semua yang berada di rumah masing-masing ini pasti memiliki paling tidak senaskah Al-Quran di rumah. Kita sering diingatkan bahawa Al-Quran merupakan panduan dan pedoman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada ahli keluarga kita dan seterusnya kepada masyarakat di luar sana. Maknanya kita tahu dan kita sering diingatkan itulah Al-Quran, ianya sebagai pedoman, ianya sebagai panduan kepada kita. Namun, untuk memastikan kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan baik, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh bagaimana untuk memahami ajaran Al-Quran. Kita perlu memahami apakah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Apakah tema-tema utama Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan kehidupan seharian kita dan keluarga kita. Bagi Muslim yang benar-benar merhayati kitab suci Al-Quran, kalamullah, bukan sekadar pusaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun ini diamanahkan supaya manusia dapat mempelajarinya, menghayatinya, seterusnya mengamalkan segala yang terkandung di dalamnya. Itulah panduan yang terbaik, pembimbing manusia ke arah satu gaya hidup sebenar dan panduan untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi kelak dengan cemerlang. Sahabat yang dikasihi, Al-Quran diturunkan bertujuan untuk memandu manusia ke jalan yang benar, memberi petunjuk, rahmat,
membawa berita gembira, menjadi penawar, menjadi peringatan dan cahaya yang menjadi pedoman dan panduan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, qad ja'atkum mau'izatun, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran min rabbikum, dari Tuhan kamu. Wa shifa'ul lima fis sudur, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai penasihat, sebagai penawar dan petunjuk hidayah bagi seluruh umat manusia. Oleh itu, kita perlu selalu menilai hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita dalam waktu-waktu terakhir ini merujuk kepada Al-Quran sebagai panduan dan bimbingan Allah dalam mengharungi kehidupan kita? Apakah kita merenung kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran serta mengambil pelajaran daripadanya, mengambil pengajaran daripadanya, pelajaran dan pengajaran daripadanya? Kita tidak mahu ada antara kita menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai perhiasan di dalam rumah sahaja, atau sebagai hadiah simbolik semata-mata, mahupun hanya kedengaran bacaannya apabila berlaku kematian. Yang pastinya hari ini kita lihat Al-Quran semakin dipinggirkan oleh masyarakat kita, baik yang muda mahupun yang tua. Membacanya pula kini hanya mengikut musim. Tidak lagi dianggap amalan yang perlu dilakukan pada setiap hari. Kalaupun ada yang membaca sekadar orang panggil melepaskan batuk di tangga, saja, belajar ala kadar, belajar membaca pun tanpa mengetahui hukum-hukum tajwidnya, entah ke mana hukum matnya, panjang pendeknya. Terdapat juga segelintir yang beranggapan bahawa asalkan membaca sudah memadai. Sedangkan membaca Al-Quran dengan betul hukum tajwid dan disiplinnya adalah fardu ain bagi setiap umat Islam. Kerana tersilap menyebut satu hurufnya sahaja sudah boleh mengubah makna bagi satu-satu ayat tersebut. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, rumah adalah suatu institusi tarbiyah terawal dalam membentuk sahsiah, dan mendidik generasi membaca Al-Quran.
Justru usaha yang bersungguh-sungguh perlu dilakukan bagi merealisasikan pembudayaan Al-Quran di rumah. Antaranya yang pertama, ibu bapa menjadi suatu kewajipan kepada mereka. Menjadi suatu kewajipan kepada ibu bapa untuk menunjukkan contoh tauladan kepada ahli keluarganya. Ibu bapa hendaklah sentiasa membaca Al-Quran di rumah dan memastikan Al-Quran sentiasa dibaca oleh ahli keluarga. Mengapa kita mempunyai masa untuk membaca majalah, untuk menonton televisyen, melayari internet, ber-WhatsApp, ber-Instagram, ber-Facebook dan lain-lain lagi? Kenapa kita tidak boleh memperuntukkan sedikit masa yang terluang untuk membaca Al-Quran? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Maksudnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran akan datang. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Syafi'an, memberi syafaat. Li ashabihi, bagi pembaca-pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sebagai umat Islam sepatutnya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan utama kita pada setiap masa. Mereka yang membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, malah melihat Al-Quran pun akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya akan diberi satu kelebihan, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda pahalanya. Nabi sambung, Nabi kata, tidak aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kedua, ibu bapa juga perlu memprogramkan penghayatan Al-Quran di rumah secara bersistematik dengan memperuntukkan masa yang sesuai untuk membaca, untuk mempelajari, untuk mentadabbur dan mengajar Al-Quran bersama ahli keluarga. Dan mengajar membaca Al-Quran bersama ahli keluarga. Mengapa ada di kalangan kita sebagai ibu bapa merasa sangat sedih, sangat kecewa atau duka cita sekiranya anak-anak kita gagal dalam pelajaran akademik? Dan kenapa kita kenapa tidak ramai yang merasa sedih atau kecewa jika anak-anak tidak tahu atau buta membaca Al-Quran? Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, Al-Quran merupakan kalamullah yang mulia, yang menjadi ibadat bagi insan yang membaca dan mengamalkannya. Bayangkan, hanya dengan membacanya sahaja, kita sudah dijanjikan dengan pelbagai ganjaran dan kelebihan. Apatah lagi jika ditambah dengan memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya. Dengan ledakan teknologi hari ini,
Al-Quran amat mudah untuk didapati. Jika dahulu mungkin agak mencabar untuk membawa Al-Quran, tetapi hari ini kita mempunyai telefon bimbit yang boleh menyimpan pelbagai aplikasi Al-Quran. Oleh itu, jadikanlah mempelajari dan membaca Al-Quran sebahagian daripada gaya hidup kita. Luangkan sedikit masa dengan Al-Quran pada setiap hari. Jadi mulakanlah hari kita dengan alunan Al-Quran dan akhirilah hari kita pun dengan alunan Al-Quran. Begitu juga dengan ahli keluarga kita. Apabila Al-Quran menjadi sebahagian daripada kehidupan keluarga kita, ketika berehat, ketika bercuti, barulah kebiasaan tersebut berdamping dengan Al-Quran berkekalan sehingga menjadi satu minat. Renungkanlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isi kandungannya, pada hari kiamat kelak Allah akan memakaikan mahkota kepada ibu bapanya. Cahaya mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana pendapat kamu mengenai orang ataupun si anak yang mengamalkan ini, yakni membaca dan mengamalkan Al-Quran? Itu satu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh itu, usaha untuk mengamalkan ajaran Al-Quran adalah merupakan kunci kedua untuk kita meraih kebaikan serta keberkatan daripadanya. Namun, untuk memastikan kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan baik, kita perlu memahami bagaimana untuk memahami ajaran Al-Quran. Kita perlu memahami apakah kisah-kisah yang ada di dalamnya, apakah pengajaran dan penghayatan utama Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan kehidupan seharian kita dan keluarga kita. Jadi saya rasa sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya mendoakan supaya kita semua dapat menjadikan Al-Quran itu sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Kerana Al-Quran akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Jadi saya nasihati diri saya, nasihati kawan-kawan saya supaya marilah sama-sama kita menjadikan ataupun memujayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini, dan saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa ilal liqa.